Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita pada hari ini untuk sambungan subjek sains untuk topik yang seterusnya. Sambungan daripada video yang semalam, masih lagi pada topik ulang kaji. Okey. Okey, semalam kita dah sambung dua topik iaitu kemahiran saintifik dan juga peraturan milik sains. So hari ini Ustazah nak sambung lagi pada topik yang ketiga dan keempat iaitu manusia dan haiwan. Okey, untuk pengetahuan anda juga saya ulang lagi sekali. Hanya 4 topik sahaja yang masuk dalam ujian Google Form kali ni dengan lisan. Okey, ujian pertengahan. Ini yang topik yang semalam lah yang Ustazah terangkan dalam video tu, kemahiran saintifik. Okey, so hari ni kita nak sambung ketiga iaitu topik manusia. Okey. Boleh rujuk buku teks muka surat 23. Okey. Ni tengok kat sini ni ada dialog. Kita nak cerita pasal manusia. So dalam topik manusia ni ada subtopik dia, ada 4 iaitu manusia membiak, saya membesar, pembesaran berbeza dan juga pewarisan. So kita akan bincang 4 topik ni lah, subtopik dalam topik manusia. Okey. Okey, subtopik yang pertama iaitu manusia membiak. Manusia membiak. Okey. Ibu kanang baru melahirkan anak. Ni. Nak cerita pasal ibu kanang baru melahirkan anak. So dia diberi nama Kalai. Okey. So ni kita nak cerita pasal manusia membiak. Manusia membiak itu dengan cara melahirkan anak. Ni, manusia membiak secara melahirkan anak. So subtopik yang kedua ialah saya membesar. Macam mana? Perhatikan gambar di bawah ni. Pada peringkat manakah kamu berada sekarang? Maksudnya kita nak cerita daripada baby yang baru lahir. Bayi ni dia membesar menjadi kanak-kanak dan juga remaja dan juga dewasa, orang dewasa. So dia ada pertambahan umur. Saya membesar. Okey, so kita nak tahu kat sini apakah perubahan yang dialami sejak kamu dilahirkan daripada bayi ni menjadi kanak-kanak dan juga bertukar menjadi remaja dan juga bertukar menjadi dewasa. Okey, cuba perhatikan buku teks muka surat 26 dan juga 27. Kat situ ada satu dialog. Mari kita perhatikan perubahan yang berlaku dalam situasi berikut. Ada gambar rajah sebelum dan juga selepas setahun. Maksudnya kat sini, dia nak tunjuk pembesaran manusia. Maksudnya sebelum dengan selepas setahun. Umur dia makin bertambah. Saiz bertambah. Dia nak tengok apa yang berubah. Apa yang bertambah. Okey. Gambar rajah yang kedua ni ialah selepas setahun. Ayah, kenapa baju ini ketat? Wah, anak ayah sudah besar. Nanti ayah beli baju baru untuk kamu. Maksudnya baju dia ketat ni sebab saiz dia sudah bertambah. Umur dia bertambah setahun. Bertambah lagi setahun. So maksudnya saiz dia juga bertambah. Okey. Boleh buka buku teks muka surat 27. Selain daripada saiz, perubahan yang berlaku kepada manusia juga ialah tinggi bertambah. Boleh tengok ada dua ni gambar rajah ni, sebelum dan juga selepas setahun. Sebelum setahun tu dia ukur macam tu saiz dia. Rendah lah kot. Okey. Gambar rajah yang kedua ni ialah gambar rajah yang selepas setahun. Dia makin bertambah, tinggi dia bertambah, tinggi meningkat. Okey, saya lebih tinggi daripada tahun lepas lah. Ni orang panggil perubahan yang berlaku kepada manusia. Okey. Yang ketiga, apa yang bertambah? Yang ketiga ialah berat
bertambah. So ada 2 ni, sebelum dan juga selepas setahun. Daripada bayi. Bayi mula-mula lahir kena timbang kan. Tahu berapa berat. 3 kilo, 4 kilo bayi. Okey, selepas umur dia setahun, dah nak masuk setahun, berat dia makin bertambah. Dia dah minum susu, dah cukup zat, makan banyak. Kan? Setahun dah, nak berjalan dah ni. Daripada proses merangkak pergi kepada berjalan. Okey, berat dia makin bertambah. Mungkin jadi 10 kilo, 9 kilo, 5 kilo, macam tu. Okey. Sejak dilahirkan, kita mengalami perubahan saiz, tinggi dan berat. So, kat sini sejak dilahirkan kita nampak ada 3 perubahan yang berlaku kepada manusia, iaitu saiz, tinggi dan juga berat. Okey, subtopik yang ketiga ialah pembesaran berbeza. Ya. Tengok dialog ni, Kugan, nampaknya kanang lebih tinggi daripada kamu. Kugan, nampaknya kanang lebih tinggi daripada kamu. Tapi saiz badan Kugan lebih besar. Ni nak tengok perbezaan. Tak semestinya umur dia sama, badan dia sama berat. Dengan rakan anda, tak semestinya. Kadang walaupun badan tu besar, badan kawan kita besar, tetapi tinggi dia lagi tinggi daripada kita. Perubahan manusia tidak sama. So nanti saya akan ceritakan kenapa perubahan yang berlaku tu tidak sama. Kenapa dia berbeza walaupun umur kita sama. Okey, dialog yang kedua ni, tapak tangan saya paling kecil antara kita berempat. Tengok ni, 4 orang umur sama tapi ada tapak tangan kecil, ada tapak tangan besar. Lebar, gemuk, tembam, macam-macam lah. Okey, mengapakah tone besaran murid-murid kelas 2 Arif berbeza? Bagaimanakah pula dengan tone besaran kamu berbanding dengan rakan-rakan yang lain? Okey, yang ni eksperimen lah yang pernah kita lakukan dekat kelas. Okey, dekat sini muka surat 30 ni ada soalan kebaik, nanti kita bincangkan. So tengok tulisan biru ni, tone besaran manusia berbeza antara individu walaupun pada usia yang sama. Yang tadilah faktor perubahan dia. Walaupun umur sama tapi perubahan dia, tone besaran manusia ada yang berbeza antara satu sama lain. Okey, subtopik yang keempat, kita sambung pewarisan. Ni penting. Dia banyak sikit isi kandungan daripada yang lain. Okey, pewarisan. Okey, tengok dialog ni, perhatikan dialog ni. Kanang, rupa kamu mirip ayah kamu lah. So Kanang yang jawab, betulkah? Betul, warna iris mata kamu sama seperti warna iris mata ayah kamu. Pewarisan, dia nak cerita pasal keturunan. Keturunan ni kadang-kadang faktor dia daripada warna mata, warna kulit, jenis kulit, okey, warna rambut. Okey, boleh tengok buku tab muka surat 31. Mata Kanang, mata bapa Kanang. So mata kita panggil iris, anak mata. Okey, adakah iris mata kamu sama seperti iris mata ibu bapa kamu? Inilah saya nak cerita pasal keturunan. Ataupun boleh juga disebut sebagai pewarisan. Mata tu ikut siapa? Ikut ibu ke ikut ayah? Kadang-kadang dia jadi campuran. Okey, Kanang mewarisi warna iris mata bapanya. Warna iris mata ialah satu ciri yang diwarisi daripada ibu, bapa atau keturunan. Ciri ini dikenali sebagai pewarisan. Maksudnya mata bapa Kanang tu yang warna coklat tu turun dekat siapa? Turun dekat abang ke dekat adik? Macam tu. Okey. Bandingkan Nisa dengan ibu dan bapanya. Apakah ciri-ciri yang diwarisi Nisa? Okey, warna kulit. Saya cerah seperti ibu saya. Maksudnya dekat gambar Raja nampak tak warna kulit ayah dia? Nampak sedikit gelap kan? Maksudnya anak dia yang perempuan ni
Dia mewarisi kulit ibu dia warna putih. Okey. Kita sambung muka surat 32. Mengapakah jenis rambut kugan berbeza daripada rambut ibu dan ayahnya? Kenapa? Rambut kugan ni tak sama rambut ibu dan ayahnya ke? Kadang jenis rambut kamu sama seperti rambut datuk kamu. Kadang dia akan mewarisi daripada nenek moyang dia. Rambut nenek lah, rambut atuk lah kan. Sebelah atuk sebelah ayah ataupun atuk sebelah ibu. Okey. Tengok tulisan biru ni. Anak akan mewarisi ciri-ciri daripada ibu, bapa atau keturunannya. Seperti warna iris mata. Ini yang saya cerita tadilah. Ada warna iris mata, warna kulit dan juga jenis rambut. Yang ni kadang akan mempengaruhi keturunan daripada ibu, bapa atau nenek moyang dia lah. Okey. Okey, ni soalan kebat yang tadi yang Ustazah cakap tadi kita nak bincang, iaitu muka surat 30. Adakah saiz tapak tangan? Ni saiz tapak tangan tinggi dan berat kamu sama dengan rakan kamu. Mengapa? Saiz tapak tangan tinggi dan berat kamu sama dengan rakan kamu. Kenapa? Okey, jawapan dia tidak sama. Itulah tadi saya cerita, kalau umur kita tidak sama, umur kita sama, tapak tangan tinggi juga dan juga berat tidak sama. Ada yang bersaiz gempal, gemuk sedikit. So tapak tangan dia mungkin akan jadi lebih berisi. So saiz dia pun akan bertambah. Okey, so jawapan dia kat sini tidak. Ni tidak. So huraian dia kat sini, dia tanya tadi kan mengapa kan? Saiz tapak tangan tinggi dan berat tidak sama kerana ciri-ciri yang diwarisi daripada ibu bapa atau keturunan. Maksudnya dia mewarisi daripada ibu bapa atau keturunan dia lah, nenek moyang dia. Okey. Selain itu, ada faktor lain juga yang mempengaruhi daripada saiz tapak tangan tadi yang tidak sama tu. Saiz tapak tangan tinggi dan berat tidak sama. Faktor lain dia ialah pemakanan. Makan banyak, so gemuk. Macam tu. Makan sedikit, kurang vitamin. So jadi kurus. So tak akan sama dengan kawan dia yang gemuk. Macam tu. Okey. Dan faktor lain juga ialah persekitaran. Persekitaran ni maksud dia hidup gaya sihat. Persekitaran ni banyak jenis. Dia juga akan mempengaruhi ciri-ciri yang tadi ni. Saiz tapak tangan tinggi dan juga berat. Okey. Kita pergi pada pembelajaran seterusnya. Okey, kebat, ada soalan kebat lagi satu, iaitu muka surat 34 tadi. Okey. Soalan dia, apakah kebaikan? Dia tanya pasal kebaikan. Apabila tom besaran manusia berbeza. Dia tanya apa yang kita akan dapat kalau tom besaran manusia ni berbeza-beza. Okey, jawapan dia kat sini adalah terdapat kepelbagaian dalam kalangan manusia dan dapat memberi kelebihan ketika menjalankan aktiviti tertentu seperti melakukan aktiviti bersukan dan juga lain-lain. Inilah kelebihan dia, kebaikan dia. Dapat bersukan. Kadang ada orang yang kurus tu, dia tidak sihat kan? So dia tidak boleh bersukan seperti orang lain. Okey, dah habis tajuk manusia. Okey, ni ada nota sedikit. Boleh tengok rujuk buku teks awak tu. Okey, saya ingat. Apa yang kita kena ingat daripada tajuk yang kita belajar ni, tajuk topik manusia ni.
Okey, yang pertama manusia membiak. Kena ingat manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Bukan bertelur ya. Manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Bertelur tu kita cerita pasal haiwan nanti. Okey, yang kedua peringkat pembesaran manusia. Ada 4 tadi. Daripada dia jadi bayi, kanak-kanak, lepas tu dia jadi remaja dan juga meningkat ke dewasa. Lepas tu orang tua kan. Okey. Okey, tak ada manusia yang tiba-tiba lahir terus jadi dewasa. Dia mesti akan melalui pembesaran yang akan melalui kehidupan seorang bayi. Lepas tu dia akan lalui kehidupan kanak-kanak ni. Pergi tadika umur 4 tahun, umur 2 tahun. Lepas tu dia akan pergi kepada umur remaja. Dia akan rasa kehidupan remaja. Macam mana cara orang remaja pergi sekolah, universiti, okay, bekerja. Okay, yang ketiga kita perlu ingat kita akan mengalami perubahan tadi. Peringkat pembesaran manusia akan ada 3 perubahan tadi. Antaranya saiz, tinggi dan juga berat. Tinggi dan juga berat. Okey, jantina bukan ya. Okey, yang keempat, pembesaran manusia berbeza antara individu walaupun pada usia yang sama. Okey, pembesaran manusia berbeza antara individu walaupun pada usia yang sama. Walaupun umur dia tu sama, 10 tahun umur sama 10 tahun. Pembesaran manusia berbeza-beza. Kalau yang sama tu mungkin kembar lah kan. Mungkin kembar pelanduk 2 serupa. Macam tu. Okey. Yang kelima, kita kena ingat seorang anak. Ni tajuk apa tadi yang subtopik yang pasal pewarisan. Okey, seorang anak mewarisi ciri-ciri daripada ibu, bapa atau keturunannya. Jadilah. Okey, antara ciri yang diwarisi, ingat kan? Ada 3. Yang pertama, iris mata, warna iris mata, warna iris mata. Yang kedua, warna kulit. Dan yang ketiga ialah jenis rambut, warna hitam ke, warna perang ke, warna putih ke. Okey, yang color-color tu bukan yang original, bukan mewarisi ya. Yang jenis yang mewarisi ni jenis yang orang kata apa, yang asal. Tidak boleh ubah. Maksudnya kalau kita lahir rambut kita dah warna putih, maksudnya itulah yang kita mewarisi daripada ibu bapa atau keturunan kita. Okey, kalau kita pergi kedai warna rambut warna putih, tu bukan mewarisi. Tu bukan pewarisan. Okey. Okey, kita sambung topik yang keempat iaitu topik haiwan. Okey, haiwan ni berbeza sikit daripada manusia tadi. Kalau haiwan ni dia ada beranak, bertelur, membiak. Okey, so Ustazah akan ceritakan sikit. Apa yang kita nak belajar dalam topik haiwan hari ni ada 5. So hari ni kita akan tahu haiwan membiak. Okey. Yang kedua, haiwan yang bertelur sedikit dan juga bertelur banyak. So kita tahu mana satu haiwan yang bertelur banyak dan mana satu haiwan yang bertelur sedikit. Okey. Yang ketiga, hari ni juga kita akan flashback balik haiwan yang beranak sedikit dan juga haiwan yang beranak banyak. Okey, tak semua haiwan akan beranak. Maksudnya setiap haiwan ni ada proses dia. Maksudnya beranak sedikit dan juga beranak banyak. Okey, yang keempat, kami serupa dan kami berbeza. Ada haiwan yang serupa dan ada juga haiwan berbeza. So kita akan cerita kejap lagi apa perbezaan dia dan juga apa persamaan dia. Okey, yang kelima, kita hidup haiwan. Sama lebih kurang sikit daripada manusia tadi. Pembesaran manusia. Kalau manusia kita panggil pembesaran. Kalau haiwan kita panggil kita hidup haiwan. Okey. Pergi pada muka surat buku teks awak tu, muka surat 36 dan 37. Okey, subtopik yang pertama ialah haiwan membiak. Okey, haiwan membiak. Dalam gambar rajah ni dia tunjuk seekor burung bangau.
Burung bangau membiak dengan cara bertelur. So nampak kat sini tunjuk burung bangau ni sedang bertelur. Ada telur dia dalam sarang dia ni. Okey. Haiwan-haiwan ini juga membiak secara bertelur. Ada haiwan lain juga yang bertelur sama macam burung bangau tadi. Antaranya katak, buaya dan juga nyamuk. So kat sini kita akan tahulah, Ustazah akan cerita katak jenis telur dia banyak ke sedikit ke. Okey. Okey, sambung muka surat sebelah. Kugan mematikan kucing peliharaannya yang akan melahirkan anak. Ni kucing. Nak cerita pasal kucing. Cara dia melahirkan anak. Okey, apakah haiwan lain yang membiak dengan cara melahirkan anak? Ni tunjuk contoh haiwan lain. Kangaroo dan juga ikan lumba. Okey, dekat yang tulisan biru ni dekat bawah ni, haiwan membiak dengan cara bertelur atau melahirkan anak. Maksudnya, kalau manusia, dia ada satu cara je membiak dengan cara melahirkan anak. Kalau haiwan, dia ada dua. Sama ada bertelur dan juga melahirkan anak. Tapi kalau haiwan tu dah memang melahirkan anak je, contoh saya bagi kangaroo. Kangaroo ni dia melahirkan anak. Tapi dia takkan ada kangaroo yang bertelur. Dia akan ada kangaroo yang melahirkan anak je. Dia takkan tiba-tiba kangaroo tu tukar cara membiak, iaitu bertelur. Dia takkan jadi. Maksudnya benda ni akan kekal. Okey. Ikan lumba-lumba pun sama. Dia akan melahirkan anak. Dia bukan bertelur. So haiwan bertelur tadi tu katak, buaya dan juga nyamuk. Burung. Okey, ayam. Banyak lagi contoh lain. Okey. Kita pernah buat dulu eksperimen mengelaskan cara haiwan membiak. Ada banyak lagi jenis-jenis haiwan. So kita akan tahulah haiwan membiak dengan cara apa. Bertelur ke melahirkan anak. Okey. Tengok muka surat 39. Subtopik bertelur sedikit dan juga bertelur banyak. Okey, bila haiwan yang bertelur ni, contoh ayam tadi dengan burung. So kat sini kita nak cerita lebih detail lagi sama ada dia tu bertelur, haiwan tu bertelur banyak ataupun bertelur sedikit. Okey. Perhatikan gambar-gambar di bawah. Burung, ikan, angsa, katak, penguin dan juga semut. Ni antara contoh yang diberi dalam buku teks lah. Haiwan-haiwan di atas menghasilkan bilangan telur yang tidak sama banyak. Okey, dia tak sama banyak. Kadang ada burung tu dia bertelur 2, 3. Okey. Ikan dia bertelur banyak. Tak boleh nak bilang telur ikan tu. Memang banyak. Okey. Ada haiwan yang bertelur sedikit dan ada yang bertelur banyak. Burung, angsa dan penguin bertelur sedikit. Okey, yang atas ni tadi. Sekejap Okey, yang atas ni tadi burung, ikan, angsa adalah haiwan yang bertelur sedikit. Okey. Yang tiga ni tadi adalah haiwan yang bertelur sedikit. Burung, angsa dan juga penguin bertelur sedikit. Manakala katak, katak, semut dan juga ikan bertelur banyak. Okey. Burung, ada balik silap ni. Comot dah. Okey. Sekejap mana yang bertelur sedikit tadi? Ustazah tanda sikit. Tanda warna lain. Okey, tadi yang bertelur sedikit iaitu burung, angsa dan juga penguin. Okey, manakala yang bertelur banyak tadi ikan,
Katak, semut. Yang warna merah ni bertelur banyak. Okey, yang warna hijau ni tadi bertelur sedikit. Silap sikit pergi garis semu tadi. Okey. Apa lagi haiwan yang bertelur banyak selain daripada gambar yang kat sini? Yang bertelur banyak. Penyu bertelur banyak. Kita tengok ada buku teks ni, buku surat 40 sambungan dia. Ada lagi kat sini. Okey, ada lagi contoh lain, burung unta, kupu-kupu, buaya dan juga ayam. Okey, yang ni lain pula dia nak cerita jap. Okey, apakah yang dapat kamu nyatakan tentang bilangan telur haiwan-haiwan di sebelah ni? Telur haiwan boleh menjadikan makanan kepada haiwan lain. Oleh itu, haiwan yang bertelur menjaga dan melindungi telurnya daripada dimakan oleh haiwan lain. Burung membuat sarang di atas dahan pokok. Telur burung dapat dilindungi daripada dimakan oleh haiwan lain yang berada di bawah pokok. Okey. Ni penyu. Penyu ialah bertelur banyak. Penyu bertelur banyak. Bagaimanakah pula penyu melindungi telurnya? Tengok ni, dia kambus dalam pasir. Dia nak lindung telur dia daripada makan oleh binatang lain seperti apa yang nak makan binatang lain seperti biawak. Dia akan makan ni telur-telur yang ada kalau tak tutup ni. Okey. Okey, subtopik yang seterusnya ialah beranak sedikit dan juga beranak banyak. Tadi kita bincang pasal haiwan yang bertelur. Sekarang kita nak bincang pasal haiwan yang beranak. Okey, yang melahirkan anak. Perhatikan bilangan anak yang dilahirkan oleh haiwan yang berikut. Ada 4 ni contoh dia beri kat bawah ni. Tenggiling, ikan lumba-lumba, arnab dan juga kucing. Okey, haiwan yang melahirkan anak mempunyai bilangan anak yang tidak sama banyak. Berdasarkan gambar di atas, haiwan yang melahirkan anak yang sedikit ialah tenggiling dan ikan lumba-lumba. Manakala haiwan yang melahirkan anak yang banyak ialah arnab dan kucing. Maksudnya, yang melahirkan banyak ni adalah haiwan yang melahirkan anak lebih daripada 1 ekor. Maksudnya macam kucing dia lahir dalam 5 ekor, 4 ekor, 6 ekor, macam tu. Okey. Kucing lahir banyak, beranak banyak. Okey. Ikan lumba-lumba ni beranak sedikit. Arnab ni lahir banyak. Okey, yang melahirkan anak yang banyak ialah arnab dan juga kucing. Okey, yang melahirkan anak sedikit seperti tenggiling. Alah, warna ni tak nampak jap Bukan warna. Warna apa terang sikit. Okey, warna hitam. Okey, tenggiling dan juga ikan lumba-lumba. Yang warna hitam ni yang melahirkan anak sedikit. Tenggiling dan juga ikan lumba-lumba. Seperti kangaroo tadi. Kangaroo pun melahirkan anak yang sedikit. Tengok slide yang seterusnya. Muka surat 42 dan juga 43. Okey, gajah landak. Dia bagi contoh lain. Apakah yang dapat kamu nyatakan tentang bilangan anak haiwan di atas? Gajah. Gajah beranak sikit. Okey, haiwan-haiwan yang melahirkan anak menjaga dan menyusukan anak-anaknya yang baru lahir.
Kucing melahirkan anak-anaknya di tempat yang tersorok dan sukar untuk diketahui. Anak-anak kucing akan selamat daripada gangguan musuh. Ya, kucing dia akan cari tempat beranak yang memang orang tak tahu. Maksudnya, dia akan cari tempat-tempat yang tersorok. Biasa kalau kat rumah tu masuk dalam almari kain lah kan, bawah katil lah. Tiba-tiba dah bunyi miau-miau-miau anak kucing kan. Okey. Topik yang seterusnya ialah kami serupa dan juga kami berbeza. Okey, boleh tengok muka surat 43 tu. Okey, anak beruang menyerupai induknya. Contohnya badan berbulu tebal. Okey, anak beruang. Maksudnya anak dia sama macam ibu. Keturunan dia lah. Okey, badak air, harimau dan belalang juga mempunyai anak yang sama seperti induknya. Badak air, belalang juga sama. Harimau pun sama. Dia tak ada keluar, harimau ni keluar macam anak kucing tu, tak ada. Dia mesti akan keluar belang-belang tu. Okey, sebutkan haiwan lain yang serupa dengan induknya. So, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, ada anak haiwan lain yang tidak menyerupai induknya. Ada. Contohnya kumbang kura-kura dan juga rama-rama. Inilah yang berbeza tadi. Yang serupa tadi yang saya cakap tadilah. Macam harimau semua kan. Okey, gajah. Badak air. Tu adalah yang sama macam induknya. Okey, ini anak kumbang kura-kura yang dinamai sebagai larva. Anak kumbang kura-kura tidak menyerupai induknya. Maksudnya, dia mula-mula macam manusia lahir jadi baby kan. Tapi kalau kumbang kura-kura ni dia lahir, dia akan jadi macam telur ulat. Yang ada kompong-kompong tu. Itulah dia panggil larva. Okey. Ini pula larva rama-rama. Larva rama-rama juga dipanggil beluncas. Ulat-ulat. Sebelum dia nak jadi rama-rama tu, dia akan jadi beluncas. Beluncas tidak sama seperti rama-rama. Kan lain, tak ada sayap kan. Beluncas ulat tu, yang dekat pokok tu. Okey. Apakah ciri-ciri anak haiwan yang tidak serupa dengan induknya? Saya tengok tulisan biru kat bawah ni. Ada anak haiwan yang menyerupai induknya. Ada anak haiwan yang tidak menyerupai induknya. Ya, betul. Ada haiwan yang tidak sama dan juga ada haiwan yang sama dengan ibu dia, dengan ayah dia. Maksudnya, kalau harimau tadi, dia akan jadi, anak dia akan jadi belang macam sama macam dia. Itulah ciri-ciri belang. Kalau contoh rama-rama tidak sama. Tiba-tiba baby dia jadi beluncas. Jadi ulat. Jadi larva. Okay. So dekat sini lah Ustazah nak cerita pasal kita hidup haiwan. Macam tadi kita kalau bab manusia. Kalau bab manusia daripada bayi. Jadi kanak-kanak. Itulah kita hidup manusia. Sekarang ni kita nak cerita kita hidup haiwan. Dia tidak sama. Okey, haiwan yang bertelur akan mengalami perubahan pembesaran daripada peringkat telur sehingga dewasa. Bila dewasa tu baru jadi macam rama-rama yang asal tu. Peringkat perubahan ini berlaku dalam kita hidup haiwan. Hai, saya katak, mari lihat perubahan pembesaran saya. So kita hari ni dalam buku teks ni dia tunjuk contoh kita hidup haiwan katak. Kita hidup katak. Okey, bermula daripada telur. Ni katak ni. Katak dewasa ni. Duduk dalam kolam kan. Duduk dekat pokok daun keladi tu. Kalau selak sikit daun keladi tu ada telur dia duduk bawah tu. Okey, bermula daripada telur, saya berubah menjadi berudu. Tengok tu tak sama. Telur dia pun banyak. Macam ada lendir-lendir sikit. Itulah telur katak. Okey. So, dia lepas jadi telur, dia akan berubah menjadi berudu. Berudu tu kalau tengok sekali macam anak ikan sikit. Okey. Kemudian saya akan menjadi anak katak. Dia baru berubah menjadi anak katak. Kecil je. Macam nak nampak sikit, baru nak nampak macam katak. Okey, akhirnya saya membesar menjadi katak dewasa. Baru nampak macam katak. Baru nampak macam induk dia. Kalau masa dia lahir tadi, masa dia beranak telur tadi, dia berubah jadi berudu. Memang tak sama.
So ini adalah katak adalah haiwan yang tidak sama macam induk dia. So dia berbeza. Okey. Kat sini dia ada tunjuk contoh lain juga, muka surat 46, buku teks awak tu. Bagaimanakah pula kita hidup bagi haiwan yang melahirkan anak? Tadi, katak tadi yang bertelur. Sekarang ni kita nak tengok kita hidup haiwan yang melahirkan anak, yang beranak. Okay, macam contoh yang diberi ni adalah seekor lembu. Lembu dewasa. Dia bila beranak tu, dia akan jadi anak lembu. Baby lembu tu. Lepas tu macam besar sikit baru dia panggil anak lembu. Lepas tu baru jadi lembu dewasa. Baby lembu. Anak lembu baru lahir. Itulah. Kecil sikit daripada anak lembu. Anak lembu tu dia macam meningkat tapi tak adalah besar macam ibu dia tu. Macam tu. Okay, kita pernah buat ni carta hidup kupu-kupu ni dekat kelas. Okay, sampai sinilah tajuk haiwan. So, dekat sini ada nota sikit. Dalam buku teks awak tu muka surat 47. So, dia dah kelaskan dekat situ dalam carta. Cara haiwan membiak. Yang pertama yang kita bincang tadi. Dia ada dua, bertelur dan juga melahirkan anak. So, daripada situ dia pecah. Sama ada bertelur banyak ataupun bertelur sedikit. Melahirkan anak banyak dan juga melahirkan anak sedikit. So, dia dah kelaskan dekat situ yang mana haiwan yang bertelur banyak dan juga mana haiwan yang bertelur sedikit. So, haiwan yang bertelur banyak, beranak banyak, melahirkan anak banyak dan juga melahirkan anak sedikit. Okey, yang kedua kita ada bincang tadi yang serupa dengan induknya seperti lembu, badak air, harimau, belalang dan juga beruang. Ada lagi binatang lain. Okey, contoh lain. Okey, yang ketiga, anak tidak serupa dengan induknya. Yang tidak serupa ialah katak, rama-rama, nyamuk dan juga kumbang, kura-kura. So, yang keempat kita ada belajar pasal kita hidup haiwan. Tadi contoh dua je, katak dengan lembu. So, dekat sini Ustazah ada bagi contoh 3. Lalat, haiwan dan juga ayam. So, tengok sini kat lalat ni. Mula jadi lalat, lepas tu jadi telur. Telur dia ni. Lepas tu dia jadi larva. Dia ni macam ulat tu. Dah pecah, baru jadi pupa. Ada kepompong keras, baru jadilah lalat. Okey, tak sama. Lepas tu kita hidup ayam. Ayam dewasa. Bertelur. Lepas tu jadi anak ayam. Bila dah besar sikit anak ayam tu, baru jadi ibu ayam dewasa. Okey. Yang ketiga ni kita hidup rama-rama. Samalah tadi rama-rama jadi telur, jadi larva dan juga jadi pupa. Yang rama-rama ni memang awak kena fokus. Biasa awak kena tulis ni dekat bawah ni. Dia bagi gambar je. Okey, kadang awak kena pilih gambar yang mana satu. Okey. Okey, ada soalan kehebat tadi. Soalan kehebat tadi, muka surat 48 tadi. Okey. Perhatikan gambar rajah di atas. Ni gambar rajah ni diberi. Gambar apa tu? Monyet. Bagaimanakah cara monyet membiak dan memastikan anak-anaknya terus hidup? Mestilah dengan melahirkan anak. Dia tak bertelur ya. Dia monyet ni membiak dengan cara melahirkan anak. So, anak-anak monyet ni menyerupai induknya. Dia akan jadi monyet. Dia akan jadi sama macam ibu dia tu. So, induk monyet menjaga anak-anaknya dengan menyusui dan memberi anaknya makan untuk memastikan anak-anaknya terus hidup. Makan pisang ni. Okey, itulah jawapan. Jawapan dia yang betul. Okey, dah habis tajuk manusia dan juga haiwan. Okey. Soalan ulang kaji Ustazah akan beri. So, due dia macam biasalah. Mungkin hari Sabtu tarikh last yang awak kena hantar. So, kalau tak ada apa-apa, Ustazah akan semak lah nanti. Lepas tu nanti Ustazah akan beri juga. Mungkin hari Jumaat. Contoh
soalan dalam Google Form, pra percubaan. So awak boleh praktis lah diri awak banyak kali. Macam mana cara nak jawab soalan dalam macam mana cara nak jawab ujian nanti. Ujian Google Form tu nanti. Ustazah akan beri soalan contoh lah. So insyaAllah hari Jumaat tu Ustazah akan beri. Okay, setakat ni je kelas kita hari ni. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya dekat grup Telegram. Boleh PM personal je dekat situ. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi waktu exam nanti. Bye.